Assalamualaikum geng, bersama aku lagi Zafri dalam YouTube channel WeBro. So, aku dah lama tak buat benda ni. Which is kita nak buat One Piece tier list. Tapi kali ni aku tidak kesorangan, aku bersama dengan Aiman Manpan Studio. What's up bro? Okay, sebenarnya idea ni dapat daripada Ohara juga. Sebelum ni tu tengok Zaf ni dia buat seorang-seorang lah, macam kadang seorang-seorang ni dia macam shock sendiri kadang-kadang kan. Hey, kau kata aku shock sendiri ke? Dia taklah shock sendiri. Maksudku bila ada orang ni dia ada pendapat masing-masing kan. Kira aku jadi aku pun tengok Ohara tu macam best lah. Lagipun Zaf pun dah pernah buat macam ni. Jadi apa salah kita tambah orang lah. Buat benda yang sama cuma tambah orang. Sebab ada orang dia buat live kan. Dia buat live tu kira boleh argue dengan orang-orang kat live tu lah kan. Kenapa dia letak kat tempat ni ke tempat tu. Macam Pim selalu buat kat tier list tu kan. Kenapa dia boleh argue dengan audience lah kan. So kali ni aku tak tahu aku nak argue dengan Mampan ke. Sebab list ni ada satu je. Okay, so kita akan cuba berkongsi pendapat lah. Kenapa ni dekat sini, kenapa tu dekat sini. Which is tier list kali ni adalah tier list yang dinantikan oleh ramai orang juga. Which is favourite arc lah kan. So sebenarnya aku dah terfikir lama nak buat favourite arc ni. Tapi aku actually hold sebab bagi aku perlu baca balik One Piece ni daripada awal, daripada chapter 1, so that aku boleh analyse every arc kan. So that aku boleh tentukan betul-betul lah kan. Tapi sampai sekarang masa untuk baca One Piece balik tu tak ada kan. Kita pun dah busy, aku pun dah kerja semua kan. So memang tak sempat lah kan. Sebab ya kita dulu layan One Piece ni just sebagai something yang kita nak enjoy je kan. Tak adalah kita bila nak baca tu okay ni arc nombor 3, ni lepas ni tak ada kan macam tu kan. So of course banyak benda yang kita dah lupa kan dalam arc ni yang banyak lupa. Lagipun benda ni pun set last minute ni. Asal-asal pun nak buat teori macam biasa lah. Tapi sebab fikir-fikir benda ni pun lama tak buat, just enjoy lah. Jadi kalau ada kesalahan dalam art tu rasa macam ni sepatutnya 10 tapi 7 lah bagi. Itu pendapat kami sendiri lah, terpaksa terima lah. Mungkin ada yang kita by the way, yang tadi kata pasal shock sendiri tu bukan pasal apa. Sebab Kaido juga sebab kan ada urutan satu video. Yang mana? Top 10 kekuatan. Top 10 tu lah, top 10 villain ke karakter villain. Kan Zaf kata Kaido kuat, tu ialah kata shock sendiri. Kau tak setuju ke Kaido kuat? Aku lebih share lah. Budak Shang ni. Tapi dalam video tu tak ada Shang lah. Dalam video ada villain mana ada Shang. Shang bukan villain. Dah ada bubul list macam senarai semua bukan villain lah. Macam senarai semua karakter tak silap aku. Shang tak ada. Aku tak sebut tak pernah buat. Walaupun tak buat macam sebut dalam tu. Macam tu lebih kurang. Mungkin ada. Aku pernah buat video Kaido vs Shang ni, aku dah pernah buat like 20 minit video kan, pasal perdebatan antara ni, tapi bukan tier list So Mampan itu fitnah. So by the way, kalau contoh macam video tu Zaf seorang, kali ni dia ada 2 orang. Boleh lah sebelum kita nak letak ke tier S ke A ke, adalah perbincangan sikit baru betul-betul kita concede betul ataupun art tu layak dapat 10 ataupun 8 macam tu je. Okay, so kita setkan label dulu. Okay, sini ada S, A, B ni kita tukarlah jadi interesting sikit kan. First kita ada GOAT lah, greatest of all time. Kita tambah S lah sebab aku tahu One Piece banyak yang GOATs punya level lah kan. Banyak, dia bukan 1-2 je. Okay, kedua kita letak mantap lah, mantap bosku. Okay, yang ni pula Boy, umpama Robin, Boy. C boleh lah. Dah lah. Aku tak nak letak sampah dekat yang last ni sebab slow slow ke tak kisah. Maknanya aku tak kisah pun pasal ni. Sebab bagi aku One Piece ni tak adalah sampah. Sampai ke level sampah. Karakter tu ada lah kan. Big Mom. Tapi itulah. So kita nak rank dari bawah ke atas man. Kita rank start ke satu-satu. Kita ikut urutan lah. Macam sebelum ni macam sebelum ni Zah ada buat pasal opening. Dia ambil je opening 1 sampai habis. Kita buat macam tu je. Okay, Drum Island. Kita bermula dengan Drum Island. Drum Island ni highlight dia Chopper punya backstory lah dengan Hero Luke. Cuma yang mengecewakan Drum Island ni
dia punya villain lah. Of course Wapol memang villain tu memang sampah. Okay, cuma part backstory tu memang bagi aku backstory dengan usaha Luffy nak dapatkan chopper tu pun nampak best lah kat situ. Okay, so Drum Island aku antara Boy dengan boleh lah. Macam mana ni Man? Kalau ikut rating lah, kita ikut rating lah. Kalau rating good ni 10 lah. 10. Kalau Mantap Bosku 8. Yang ni 5. Yang ni bawah 5 lah, 2 ni. Okay, macam tu. Mantap Bosku 9. Boy ni kira Boy lagi ni. Boy ni 8. Boy ni kira 7 lah, 7 ke 8 ni. 8. Okay, boleh lah ni 5. Ni 5. Ni bawah 5. Ni bawah 5 lah. Drum Island aku tak rasa 5. Drum Island aku tak rasa 5. Aku rasa 4.5 lah bagi aku. 4.5 per 10. 4.5 tapi still boleh lagi lah. Kalau boleh lah tu okey lagi lah. Sebab backstory Luffy tu. Aku agak kurang setuju lah bila nombor dengan 4.5 per 10 ni. Tapi sebab villain dia okey lah. Okey lah, kita letak dulu lah sebab ni first kan. Dia nak letak slow, tapi bila dia kalau slow ni satu benda yang memang kita tak dapat something sangat. Memang kita tak kisah. Tak. Ni ada benda yang penting. Aku tak rasa slow Man. Aku tak rasa slow. Aku tak setuju. Boleh lah dia terima lah. Okay, sebab aku sebenarnya nak letak ke arah Boy cuma kau lah cakap boleh lah. Okay lah, fine lah. Boleh lah. Okay, Alabasta ni antara arc yang sangat panjang. Kita berlawan dengan Sir Crocodile. Villain dia best. Villain dia pun mantap. VV best. Backstory dia best. Backstory dia boleh lah. Macam mana Man? Alabasta ni dia bagi aku Alabasta ni membuka mata aku untuk layan One Piece lah. Teruskan One Piece. Okay, kau rasa macam mana? Aku tahu at least aku tak boleh letakkan dia sebagai god lah. Sebab kalau god ni kita mau perfect lah daripada segi backstory apa semua. Perfect. Sebab dekat Alabasta ni yes best. Cuma dekat set karakter macam kadang fight lawan Sanji, fight lawan Usopp pun kadang agak cemel lah, agak biasa. Untuk Luffy best lah. Yes. Jadi aku pilih Mantap. Kalau Zaf macam mana? Aku betul antara Mantap ataupun Boy lah sebenarnya. Antara Mantap ataupun Boy. Dia sebab Alabasta ni boleh tak mantap. Cuma bagi aku dia agak panjang sikit. Dia macam agak panjang sikit. Dragging sikit. So aku letak kat Boy dulu lah. Sebab tadi kau dah pilih boleh lah. Aku bagi option, aku pilih Boy lah. Tak ada. Ni pun 7 per 10 ni kira best lah. Okay, next kita pergi kepada Jaya. Jaya belakang Alabasta lah kan. Belakang Alabasta. Yang Jaya ni kan? Bukan. Jaya ni dia yang dia jumpa Blackbeard tu, yang People's Dream Never End. Yang sebelum Night Scapier tu lah kan. Dia Jaya ni dia tak panjang sangat. Dia tak ada villain apa pun. Dia just banyak ada, bukan banyak lah, dia ada iconic moment dia. Kita ada Luffy tumbuk Bellamy, and then kita ada Luffy jumpa Blackbeard lah. And bagi aku moment jumpa Blackbeard tu dengan dia punya quote dia, People's Dream Never End, antara the best moment jugalah. So dia tak ada apa pun, tapi disebabkan momen tu aku kena letak dekat Boy Man. Kau rasa macam mana? Dia sebab dia tak ada fight penting-penting pun, tapi info yang ada dalam art tu sehingga sekarang lagi lah, info tu still berguna. Okay, Skypiea. Aku nak dengar cerita kau pasal Skypiea. Macam mana Man? Aku Skypiea yang lawan Enel kan? Yang lawan Enel, yang itulah, yang dekat Sky Island. Skypiea ni bagi aku agak slow sikit lah. Aku tahu benda ni. Dia agak slow. Jalan cerita dia drag panjang jugalah. Nak kata panjang pun dia drag kan. Alabasta panjang lagi, tapi agak dengan filler dia pun aku tak boleh bayang abang ni. Cuma yang boleh Skypiea ni yang boleh kita kata dia tarik minat balik sebab fight lawan lah dengan Enel tu ya. Okay, so kau mesti ke arah mana? Ke arah Boy lah kan? Ke arah boleh lah? Susah. Aku nak dengar jawapan kau dulu sebab aku memang agak opposite dengan kau. Kalau kau tengok video-video teori Ohara aku tahulah kan. Boleh lah, sebab majority fans One Piece kalau aku tengok kat TikTok ke YouTube, dia akan pilih Skypiea yang antara the worst. Okay. Aku faham benda tu. Sebab tu aku mention dalam video teori Ohara tu, Skypiea ni sangat-sangat underrated. Sangat-sangat lah. Sebab bagi aku Skypiea ni antara yang sangat penting dalam One Piece. Dia punya law tu masih berkait dengan sekarang. Sun God Nika tu dah di foreshadowkan dekat Skypiea.
And then kita ada pasal Enel punya mantra tu, Foreshadow Haki. Enel punya comeback pun kita tak tunggu lagi. And then kita ada moment Loceng, Luffy bunyikan loceng. Aku tak boleh letak kat boleh lah man. Aku tak boleh sebab dia punya backstory Nolan dengan Calgara tu antara the best tau. Aku tak boleh. Aku kena letak kat boy lah. Sebenarnya sebenarnya aku nak letak sini tau. Skype lah. Tapi aku tak sini lah sebab kau kan Skype kat depan. Aku tahu info-info dia tu pun cuma dia punya experience kita kan. Start tu agak aku mengaku sendiri aku pun tertidur dalam beberapa episod dia punya experience tu kan. Itulah. Experience tu. Kalau babak lawan tu tak ada masalah sebenarnya. Okey. Foxy lah. Sinilah tempat dia Foxy ni. Ni tak payah tak ada apa-apa nak tambahan Foxy ni. Tak ada apa-apa main ni. Setuju lah. Okey. Tak ada apa-apa sangat yang penting man. Okey. Water 7 ni aku kena include dengan Enies Lobby lah sebab dia memang betul-betul bersambung man. Water 7 dan Enies Lobby. Bagi aku hanya ada satu tempat untuk diorang ni, dekat atas. Ni kali pertama lah kita ditunjukkan memang kru Luffy ni nak lawan dengan world government lah, kira senang kan. Yes. Jadi lawan dengan bukan yang biasa-biasa, lawan dengan Rob Lucy. Yes. Dengan Pak Robin pula yang kita tahu. Aku sendirilah tak percaya pun yang Robin tu sebenarnya akan jadi kru Mugiwara. Aku ingat dia ni macam, sebab aku tengok masa dekat Crocodile kan dia dikenal dengan geng Crocodile. Aku ingat dia akan jadi jahat lah kan. Tapi tak expect pun dia punya backstory, dengan dia cerita backstory. Lepas tu apabila diperkenalkan lagi dengan dia punya perasaan dia tu lah terhadap dia memang nak hidup. Dekat situ lah aku ubah persepsi aku lah terhadap Robin. Aku setuju lah. Yes. Dia the god lah. Art ni actually is my favourite art. For me the best art until I met Wano lah. Alamak dah ter-spoil kat situ. Damn, Enies Lobby ada segala-galanya. Waktu tu lah aku rasa macam damn, One Piece is so damn good lah. Macam Enies Lobby ada Gear 2, Gear 2nd, Gear 3rd, Luffy versus Lucy. Kita ada Sogeking bakar bendera I want to live, Going Merry. Orang yang paling penakut tu dalam grup tim Mugiwara, Bani buat macam tu. Sampai sekarang kita tak tahu Sogeking kat mana. Kita ada Going Merry guys. Aku ni lah menangis banyak Going Merry, Robin punya backstory yang dari Shishi tu. Shit. Enies Lobby is so damn good lah. Okay, tak perlu aku nak explain apa-apa pun. Enies Lobby memang dekat atas. Okay, untuk post ni, post tak payah man. Post kita exclude lah post ni. Boleh. Okay, Thriller Bark macam mana man? Yang lawan dengan Moria kan? Yang lawan dengan Moria. Lawan dengan Moria. Aku nak kata slow. Dia nak kata slow pun tak juga. Dia maintain lah, kira seimbang lah. Ada slow dia, ada yang best dia. Yes. Lepas tu ni juga moment yang Zoro sendiri. Yes, this is the moment. The best. Aku tak lah untuk Zaf the best moment jugalah untuk Zoro. Dia sanggup mempertahankan Luffy. Dia demi kata-kata dia tak mau bocorkan lah. Yes. Rahsia-rahsia dia ni sanggup. Yes. Boleh kata Zoro tu pun nak hampir mati lah. Tapi watak utama tak mati lah. Zoro nothing happen guys. Luffy waktu tu daripada episod 1 boleh kira Luffy ni macam favourite karakter aku lah. Sampailah momen tu guys, dia bertukar. Zoro mengambil hati aku dengan kesetiaannya. Zoro nothing happen. Badass doh. Aku tak boleh doh. Dia punya setia dengan Luffy tu tak boleh lawan lah. Kalau tak ada siapa lagi dalam One Piece setakat ni yang nak betul-betul setia dengan seorang kapten macam Zoro ni. Yes. Aku kena letak lebih dari Alabasta lah. Tapi adakah dia mantap bosku man? Boleh ke mantap bosku ke? Aku rasa masih boleh terima kalau nak letak, walaupun yang paling belakang. Saya kita tolak-tolak. Okay. Masih boleh diterima. Sebab Zoro punya moment tu terlalu epic lah. Okay, kita ada Sabaody. Macam mana man? Aku rate tinggi Sabaody. Apa ni terang dulu? Aku rate tinggi Sabaody ni sebab dia sangat-sangat enjoy. Dia tak ada slow. Sabaody ni dia cepat dia tak ada slow. And then chapter 500 Revelation of Rayleigh sebenarnya vice captain
Pirate King masih hidup, bagi aku introduction Rayleigh tu still the best introduction. Lebih hebat daripada Kaido punya introduction bagi aku Rayleigh bagi aku ni dia shock lah kan. Kalau tak dapat yang bosan. Kalau macam tadi Thriller Bark dia best, tapi kadang ada slow juga. Tapi kalau main best kalau macam ni dia macam steady daripada awal sampai habis. Yes, kita letak terus depan lah. Mantap bosku. Depan sikit kita terus letak depan. Siapa Oli ni memang best gila. Romance Down arc pertama dalam One Piece. Arc yang macam nak cakap dia boleh lah macam dia ada semua tapi tak lengkap. Waktu tu kita dia tak lengkap, tak jatuh cinta lagi kan. Kita just ada iconic moment Luffy dengan Shanks. Kita terpaksa letak boleh lah sebab boleh lah. Aku rasa better letak depan. Kau nak maknanya Drum Island lagi best lah. Sebab bukan depan lah, kira yang belakang. Romance Down tu dia bahagian depan daripada Drum Island lah. Maknanya dia lagi best dari Drum Island. Lagi best sebab aku dia simple lah art ni, cuma dia punya moment tu sampai sekarang lah dia takkan lupa. Selagi One Piece ni tak habis, selagi tak dedah dengan Shanks punya masalah dengan Luffy ke apa-apa, semua tu tak didedahkan, benda tu still penting lah sampai sekarang. Yes, betul. Moment tu betul. Amazon Lily, untuk aku tak ada apa sangat Amazon Lily ni. Tak ada villain pun, tak ada backstory. Aku pun ikut ni. Aku letak boleh lah je lah belakang sekali. Boleh lah Boleh je lah. Okay, Impel Down menarik juga ni. Menarik juga ni. Macam mana Man? Kita nampak sekali perjumpaan Luffy dengan Blackbeard kali kedua ketiga. Kali kedua rasanya. Dua kan. Kira yang kali pertama kita tengok Blackbeard ni, Luffy kena Blackbeard ni sebagai kawan lah. Tapi bila dalam Impel Down ni Blackbeard lah. Blackbeard yang bantu tu. Something yang luar biasa, something yang kita tak pernah fikirkan yang dia akan jadi villain. Yes. Impel Down menarik lah sebenarnya. And Magellan sangat-sangat underrated. And Shiryu pun okay juga untuk art ni. Shiryu pun nice. Aku letak tengah-tengah lah Man. Tengah-tengah lah. Okay. Kau lagi suka Impel Down dari Skypiea kan? Nice. Okay, alright. So Marineford. How can I not talk about Marineford man? Yang ni straight to the goat. The god lah. Tapi adakah ia lebih best daripada Enies Lobby ataupun Marineford lebih best? Kau macam mana Man? Aku asalnya aku still dengan Enies Lobby lah. Tapi aku tak boleh lupakan moment Whitebird kata tentang One Piece ni memang Piece. Lepas tu moment Shanks tiba-tiba datang dah hentikan war, seolah-olah Shanks ni ada satu kuasa yang besar lah. Dan moment ketiga tak dilupakan lah, kematian Ace. Yes. Dia aku tak ingat chapter apa, 500 something lah. Dia punya stress of chapter tu maknanya chapter ni 4 chapter berturut-turut tu sangat-sangat gila guys. Sangat-sangat gila. Ace mati, and then Whitebeard mati, and then Blackbeard curi, and then Shanks datang. Oh fuck. It's so epic. Kau macam kalau kau baca weekly, aku belum sampai tahap tu lah baca weekly kan. Tapi dia boleh dapat impact. Kalau waktu tu ada Twitter lah. Kira kalau waktu tu kita YouTuber, kita dah buat benda macam ni, confirm hype. Kalau kita buat benda macam ni, kita dapat 20k view dah. Mampan dah 200k dah. So tapi dapatlah. Marineford bagi aku sangat-sangat epic. Dia dengan Enies Lobby tu sangat is up there lah kan. Tak boleh didebat lah. Kalau kami letak ni depan ke belakang, nasib lah. Mana-mana yang Zaf suka lah. Tak kisah mana-mana pun. Dia Marineford lah, dia punya hype tu macam mana kita first time tahu Yonko Commander ni dahsyat kan. Selama ni kita ingat macam Whitebeard je kot yang kuat kan. Sekali kita tengok Marco tunjuk power, Vista tunjuk power, Jozu tunjuk, and then nampak Admiral pula payung, tak ada Aramaki ke apa ke, Kizaru, and then Ben Beckman datang, Kizaru, Haki Luffy, moment banyak moment. And then kita ada perbualan Garp dengan Ace. Ace, aku benci penjenayah tapi kau family. So damn good. And then kita tak lupa juga moment the best Yonko lah bagi. Yonko pun ada semua Yonko guys kat situ. Semua Yonko baru ada kat situ. Ada semua Yonko. Shanks datang. Memang style gila. Okay, Return to Sabaody Post war tak ya. Return to Sabaody.
Return to Somebody ni maknanya time skip lah, time skip. First time kita nampak dia orang lepas time skip, tak ada apa sangat, kita just letak agak boy lah. Cuma moment ni bagi aku agak beri vibe yang baru lah. Kita dulu duk tengok One Piece ni agak kadang aku tahu ada yang tengok One Piece ni pandang rendah kat Luffy, pandang rendah dekat kru-kru Mugiwara lah. Tapi selepas moment ataupun art ni lah, yang Luffy elok peluru semua tu kan, moment tu kan, best lah. Okay, Fishman Island adalah arc selepas post time skip lah, maknanya arc pertama lepas time skip. Macam mana Man? Bagi aku Fishman Island ni tak ada apa sangat sebenarnya. Cuma dia, kalau aku boleh ingat satu momen yang sangat-sangat epic, which is Luffy dia buat haki dia yang 50,000 jatuh tu. Itu dengan reveal pasal Poseidon lah. Bagi aku Boy lah. Boy ke boleh lah. Boy lah. Boy lah. Kau dah ambil duduk okay. Tapi di antara yang ni ikut Zaf lah. Aku letak sini lah. Okay lah. Okay. Boleh. Alright. Punk Hazard. Okay. Punk Hazard ni bagi aku pun level-level Fishman Island juga. Dia tak perlu hurai lah benda ni. Aku rasa still antara depan ataupun belakang. Ikut Zaf lah. Dia tak adalah hype sangat. Dia pun tak ada backstory ke apa ke. Villain pun just Caesar Clown je. Okay lah. Tak ada lah. Sama lah. Dua-dua ni tukar pun tak kisah lah. Okay, Dressrosa. Macam mana? Bagi aku Dressrosa ni best. Dressrosa ni lah boleh dikatakan mempunyai satu villain terbaik dalam One Piece. Yes. Iaitu Doflamingo. Dia punya perancangan dia tu kan, sampai kan tak expect benda-benda macam tu akan jadi. Dan aku yang lagi aku tak expect. Aku pernah cerita kau dekat Zah sebelum ni, yang kan aku layan One Piece disebabkan Marineford. Jadi dalam Marineford tu ada Doflamingo, dan aku tak pernah expect yang Doflamingo ni akan jadi sekejam ni lah. Sekejam yang dalam Dressrosa ni. Dan fight ini jugalah munculnya Gear Force. Yes, Gear Force. Guys, Dressrosa banyak benda tu berlaku kat Dressrosa sebenarnya. Villain ada Fujitora. Kedua terpanjang. Kedua panjang. Dia panjang tapi at the same time banyak benda berlaku. Of course ada isu-isu dia. Tapi kat sini kita nampak Sabo guys. Kita nampak Sabo waktu tu pun aku tak pernah kena spoil. So bila aku nampak Sabo memang nangis lah. Memang oh shit, what a plot twist kan. And then kita dapat Fujitora yang pun plot twist juga. Ingat mana Mamat Buta mana pula ni, tiba-tiba rupanya Admiral guys. Rupanya Admiral. And then kita nampak Law punya power, Law dengan combo dengan Luffy kan. Ada buat combo. And then kita nampak reveal yang Tontata tu, yang mana yang captain dia tu sebenarnya Kairos. Waktu tu plot twist juga. And then kita dapat Usopp unlock observation haki. Bukan setakat unlock, orang yang paling dicari. Usopp, kita dapat title God Usopp, 200 million berry. Banyak sebenarnya Dressrosa ni memang bagi aku, walaupun dia bukan tahap God sebab dia ada isu-isu pacing dia. Aku letak dekat sini lah, depan lah. Aku letak mantap bosku. Aku setuju tak? Okay. Zou. Jap. Okay. Siapa? Okey, sama-sama. Adik ke? Mak mai. Mak aku bagi hantar barang. Duk rekod ni. Dah bagi tahu tadi. Tapi tak apa. Okey, tak boleh, tak ada hal. Okey, Zou bagi aku sebenarnya Zou ni walaupun tak ada dia tak panjang, tapi bagi aku dia perfect lah. Dia ada benda lah. Of course lah, kita ada Raizo Dono is safe. Moment plot twist yang ni pun aku tak kena spoil. So memang shit, what the fuck, Raizo ni siapa sih? Lagi-lagi ni pun ada juga. Banyak moment. Kinemon ada. Tapi part Raizo is alive tu memang bukan alive, Raizo is safe tu memang antara moment top 10 lah dalam One Piece untuk aku. Minx menunjukkan kesetiaannya. Walaupun Arc ni tak ada villain, dia ada villain Jack, tapi tu flashback je kan. Tapi aku best lah. Aku nak letak antara Boy dengan Mantap kan. Macam mana? Aku rasa antara dengan Impel Down. Okay, kalau letak mungkin boleh depan Impel Down. Okay, sini belakang Alabasta Okay. Belakang Alabasta. Disclaimer, tapi tak boleh potong Alabasta sebab Alabasta banyak benda. Okay, itu mampan lah. Disclaimer sebenarnya aku nak letak sini. Kita tak apa, kita hormati pendapat. Okay. Whole Cake Island.
Aku best dengan art ni. Cuma Big Mom wedding keki. Cuma art ni yes kita tahu untuk Sanji, tapi dia tak berapa nak menunjukkan Sanji yang betul-betul untuk Sanji lah. Faham. Akhirnya Luffy juga. Yes, akhirnya Luffy juga. Yang betul menyelah. Arc ni pun ada moment dia guys. Ada moment dia, of course. Kita ada Sanji dengan Luffy lah. Sanji berlawan dengan Luffy. Itu pun nangis juga. Without you I cannot become the Pirate King. Meremang bila tengok benda tu. Dengan Nami pun yang selalu akan halang Sanji, kali ni hanya diam tengok keadaan. Yes. Disebabkan kita ada kategori, aku tak boleh letak dia kat Boy. Aku kena letak sini lah man. Dia kategori aku part dekat sini yang aku bestnya part Jinbei lah. Jinbei yang kita tak pernah sangkakan lah. Yang dia ni yang dulu nak menghadapi Akainu pun tak mampu lah boleh kata. Tapi bila dia nak menghadapi seorang Yonko yang boleh kata Big Mom pun mungkin kuat lagi pada Akainu masa tu lah. Dia boleh hadap macam tak takut kan, macam tak ada masalah pun dengan seorang Yonko. Yes, tu moment dia dengan lagu background muzik. Lagu background tadi ada pakai dekat episod recently, yang dia hantar Sake tu kan. Dia kata Yonko aku tak takut lah, aku nak ikut Pirate King ni Mat. By the way aku yakin lah masa tu mesti Zaf tak pandang rendah lagi lah dengan Big Mom. Yes. Masa dia perkenalkan tu kita seram dengan Big Mom. Dia punya kekuatan dia tu seram lah. Seram. Tapi bila dia datang Wano ni yang jatuh martabat man. Waktu tu Big Mom is not number 4 man. Big Mom is up there. But now mungkin boleh kita kata debat antara dia dengan Kaido pun boleh kita debat lagi lah. Itulah. Waktu tu lah Anda start sampai hujung-hujung tu yang dia ulang wedding keki tu 10 episod betul-betul. Itu dah aku dah semalah. Tapi Whole Cake Island hujung dia best. Hujung dia episod last dia best. Yang dia recap balik Sanji dengan Puding. Tak tahu kalau kau ingat episod tu kan, dia ada pasang lagu orkestra semua. Tu best lah, tu best. Ada dah. Dan dekat sini ke opening World Cup Island pun best juga. Yes. Opening tu best. Yang lagu Hope lah paling best kan, Nami Omura. Okay. Setuju sini man, World Cup Island. Setuju. Orange Town tak kisah. Orange Town tak kisah lah. Tak payah nak ulang. Tak payah nak ulang banyak kali lah. Sama dengan Sirap Villain lah. Kita terus lah Sirap Villain ni tak kisah. Okay, Reverie 5 chapter sahaja. Aku yakin yang mana kata Sirap Villain pun mesti akan ada yang tak setuju lah. sebab art macam ni kan, dia akan jadi art yang nostalgia untuk orang-orang yang dah lama tengok One Piece. Tapi come on, kita nak compare dengan art lain. Macam untuk yang bukan dia kata tak kisah ni, maksud kira kalau jalan cerita dalam tu tak ada pun still okay lah. Yes. Walaupun sebenarnya hakikatnya penting, tapi penting je. Bukan mana yang bawah ni sebab tu kami letak tak kisah, bukan mana dia sampah lah. Dia bukan label sampah lagi. Kira still boleh layan macam Naruto lah. Ada still boleh layan filler-filler busuk tu, tapi ada tak boleh lawan lah yang dengan art yang level tinggi-tinggi ni. Yes. Okay, Reverie man. Kau tahu aku nak letak mana Reverie ni? Bahagian mana? Reverie tu kena sebut. Reverie tu 5 chapter je man. 5 chapter betul-betul. Kita dapat Imo, kita dapat Shanks jumpa Gorosei. Okay, faham. Tak. Reverie 5 chapter je. Ada orang tak panggil dia, ada orang tak anggap dia sebagai tapi aku Reverie ni aku tak pasal sebagai dia tapi bila Azaz sebut Mumu ni, Mumu ni lah yang kalau keluar chapter lah dia punya fikir apa yang dia nak buat ni, Gorosei nak buat ni. Sebab tu aku nak letak sini sebenarnya. Sebab kita macam mana Reverie ni dekat GOAT. Boleh katalah jalan cerita One Piece ni akan berkumpul dekat Reverie ni. Okay, sebab Reverie ni, contoh kita nak kira calculation average kan, average setiap chapter yang dan kita bahagikan. Macam mana chapter yang 5 chapter betul-betul ni semua 10/10, kecuali yang Commander tu pun 9/10. So memang it's good guys, it's too damn good. Walaupun sekejap aku kena letak dekat atas lah Reverie, aku kena letak kat atas. Mungkin ada ramai tak setuju. Ada Shanks lah, mesti atas. Ada Shanks lah. Ni ada Shanks lah. Mantap. Yang seterusnya pun ada Shanks, of course. Wano top 1. The best lah untuk sekarang. Top 1. Aku tak pernah expect dalam hidup aku ada satu yang boleh beat Enies Lobby. Sampailah Wano datang. Wano gang. Wano dengan satu Wano punya art tu best juga. Memang best gila, bukan best juga.
Tapi dia punya animation tu lagi. Animation tu yang mengubah persepsi aku. One Piece ni dia tak kalah hebatnya dengan animation anime ada. Yes. Sebab semua orang yang macam bila cakap pasal One Piece animation anime kurang. Tapi Wano ni dia up the game. Step up the game kan. Guys, dia boleh challenge level Demon Slayer, dia boleh challenge. Episode 1015 for me still the best anime episode ever bukan One Piece. Anime dia. Semua anime aku tengok One Piece 0, 10, 15 still the best Okay. Guys, Wano untuk mereka yang tak tengok anime, nanti aku pun tak tahu kenapa kau tengok video ni, memang kena spoil lah. Wano, jangan aku tak kena spoil ni. Wano ada the most hype moment in One Piece, which is Gear 5 chapter 1044, and then kita ada Rufus chapter 1000, and then kita ada yang tadi tu yang baru tengok episode baru-baru ni chapter 1010 Advance Conqueror Saki. And then kita ada flashback Oden, Roger, Laugh-Tale. Dia macam ni lah. Kalau start daripada chapter 1000 tu sampai chapter yang sekarang ni, semua best. Yes, kalau kita tak nak habis rendah pun rating dia 8. Kalau kita nak tak include yang apa ni, geng-geng main character yang atas-atas kan, Luffy, Zoro kan, Robin punya power fights since time skip Robin buat demon dia, entah datang mana demon dia. Tak expect memang benda tu. Just usup je lah, yang tak ada apa-apa yang nak menyinah kan. Itulah agak kurang. Wano ni ada, of course ada flaw dia untuk aku kan. Maknanya ada yang kurang. Contohnya bagi aku, Kinemon tu patut mati, and then bagi aku juga Red Scabbard tu patut ramai lagi yang mati, patut lebih sedih lah. And then Momo pula Chan banyak. Lepas tu sumbat sini masuk sini. And then Big Mom tak patut amnesia. Big Mom punya treatment lah guys. Big Mom punya treatment dalam arc ni memang sangat-sangat tu lah, menjatuhkan martabat Yonko. Menjatuhkan martabat Yonko. So tapi bukan setakat Big Mom, main lagi satu bagi menjatuhkan martabat Yonko. Tu lah. Walaupun Wano ni ada dia punya apa ni, kekurangan dia, tapi dia punya yang top tu terlalu tinggi lah. Okay, dia ada Gear 5, dia ada Laugh-Tale, tu dah cukup lah. Okay, Baratie Sanji punya backstory bagi aku best lah. Sanji punya backstory ni best lah. Sebab kita ingat Sanji ni merupakan karakter yang sombong lah masa tu, tak pernah anggap pun dia nak baik dengan Luffy. Tapi ubah persepsi aku apabila dia dengan makanan. Dengan makanan je, dia tak, dengan makanan dengan perempuan lah satu lagi. Dua tu memang tak boleh dibandingkan. Yes. Baratie ni of course moment yang paling aku akan ingat is dia sujud tu lah. Yang dia sujud and then dia cakap terima kasih Owner Zeff untuk selama ni. And ada yang fight dia lawan dengan yang pegang besi tu pun best juga. Aku boleh kata yang tu apa nama dia? Gin. Jim tu walaupun dia tak ada kekuatan yang nak membuktikan dia the best villain, tapi dia boleh tersenarai antara the best villain juga lah dengan dia punya tekad dia dengan dia punya lawan pun best juga. Yes. Best lah. Dia Sanji punya best story and then dia elaborate lagi dekat Whole Cake Island. So memang, dan datangnya Mihawk. Oh yes, Mihawk itu memang legend. Tu tak lupa nak buktikan kuat. Aku tak pernah expect lah yang Zoro ni kita dah tengok kuat ni Zoro ni. Tapi bila hadapi Mihawk satu pedang kecil, itu memang momen macam kita tersedar betapa jauhnya lagi kuat Mihawk ni. Betul. So yang seterusnya adalah Along Park adalah reason ramai orang daripada nak tengok One Piece saja-saja jadi shit. Aku minat cerita ni. Along Park guys. Dia mempunyai satu alur cerita yang padat lah, lengkap. Kalau tak ada satu pun episod yang ni episod ni main-main je, tak ada. Semua episod ni ada flow dia mengikut untuk selamatkan tempat tu lah. Yes. Untuk selamatkan daripada Along tu. Villain best, Along villain, and then backstory sedih Nami, and then kita ada Straw Hat berjalan pertama kali, iconic walk, and then kita ada of course lah Nami menangis, Luffy letak topi. Nah, Luffy dan kita tahu jugalah macam mana Luffy diselamatkan apabila dia masuk dalam ayak tu. Yes. Along Park aku kena letak dekat mantap bosku guys. Mantap bosku. Bukan tu saja. Yang pentingnya dekat art ni, setiap karakter menyelah. Yes. Usup pun menyelah. Yang tak Usup yang lari-lari pun boleh jugalah. Boleh lah lawan. Kira adalah untuk dia moment yang tak disangka pun dia akan menang dengan cara macam tu. Betul. So Along Park nak letak mana man?
Aku nak letak mantap bosku, tapi dekat turutan mana? Adakah lebih daripada Three Lebak? Tapi stay tak boleh potong Dressrosa lah. Aku letak belakang Sabaudi lah. Okey kan? Yang depan Whole Cake Island tu apa? Depan Whole Cake Island, Three Lebak. Three Lebak? Boleh. Depan dia. Okey, depan dia. Okey, belakang Sabaudi. Okey, Lockdown ni ikonik juga. Dia tak ada apa sangat, tapi dia ada moment dia lah. ET chapter 100. Kita jumpa Dragon for the first time. Kita ada moment Luffy kena pancung. Kita jumpa Buggy juga. Boleh lah dia macam moment yang kaitkan dengan Roger lah. Dia aku letak boleh lah. Yang lain ni sini je lah. Reverse Mountain yang mana yang ni Labun yang mana? Aku tak pernah ingat lah perkelapan. Reverse Mountain ke? Ni aku potong lah. Okey. Lupa tadi Reverse Mountain yang Labun. Okey, Reverse Mountain yang Labun. So Labun punya best juga. And then dia ada kelakar dia yang dia jumpa apa ni? Crocusan. Okey, ni ada komedi dia. Aku letak kat boleh lah. Whiskey Peak dengan Little Garden yang Elbaf tu, I mean yang Giant tu. Boleh lah juga. Ya, aku okey juga untuk tu. Okey. Adalah juga fight walaupun fight dengan Mr. 2. Mr. 2 ke Mr. 3? Tak, Mr. 3 kan? Tak ingat. Lilian lah. 3. Okey lah. Boleh lah. Whiskey Peak pun boleh lah. So yang lain-lain ni tak penting sangat. Of course lah, yang bagi aku yang 3 atas ni lah yang lebih macam mana? Lebih god and lebih accurate lah. Kira 3 ni yang betul-betul kita rank betul-betul lah. Yang 2 yang bawah ni kira kalau nak perkenalkan One Piece dekat orang, ceritalah 3 ni. 3 ni. So sebenarnya aku dengan Mampan nak plan 20 minit je video ni, tapi dah jadi 40 minit. Tapi aku setuju lah dengan Mampan, bila buat 2 orang ni dia sebenarnya lagi best lah. Dia lagi best buat 2 orang ni, sebab kita boleh borak kan. Kadang macam seorang ni dia macam aku kata, bukan dia kata shop sendiri, tapi kadang kita pendapat sendiri kita lah kadang kan, tak ada pendapat orang lain. Ni dia boleh lah kita debat sikit. Yes. So kita sebenarnya dah ada top 10 kita sekarang ni. Dia sebenarnya tak ikut turutan. Mungkin in the future bila aku baca One Piece balik, aku akan ubah lah list ni kan. Tapi as of now, setakat yang aku ingat, nombor 10 kita ada Whole Cake Island, nombor 9 Three Lebak, nombor 8 Along Park, nombor 7 Sabaudi, nombor 6 Dressrosa, then top 5 Reverie, ada Marineford, and sini sebenarnya bukan top 5 lah, top 4 lah kan, sebab Enies Lobby tu bergabung kan. So di tempat ketiga Marineford, tempat kedua Enies Lobby, tempat pertama Wano Kuni. Dan ni tak tahu apa, mungkin akan ada lah yang potong Wano. Confirm. InsyaAllah dia final. Udah lah kata yang dia akan sajikan dia akan sajikan final war yang lebih besar. Harapnya macam tu lah. Harapnya macam tu lah. Oda tak pernah mengecewakan fan-nya, jangan risau. Jangan risau. So itu saja video kita orang kali ni. Thank you Mampan sebab join collab kali ni. Guys, support kedua-dua channel ni. Aku nak bagi tahu sikit lah yang kita orang lah, One Piece YouTuber Malaysia ni, dia ada nak buat projek ni adalah projek tengok filem Red beramai-ramai. So kita orang akan buat giveaway beramai-ramai. Kira 11 orang YouTuber ni insyaAllah akan buat giveaway lah kan. Ada yang bagi 5 tiket free, ada yang bagi 20 tiket free, ada yang bagi 4 tiket free, tak kisahlah. Jadi semua ni nak, tak kisahlah 1 ke 2 ke 3, korang cubalah mana-mana. Kalau dapat bolehlah bertemu dengan YouTuber One Piece ni. Kau cakap macam artis lah. So aku dah biasa dia tengok video-video orang cakap, jadi rasa biasa ikut. So lagi ramai, lagi meriah guys. So aku nasihatkan untuk korang subscribe lah ramai-ramai, sebab lagi tinggilah peluang untuk dapatkan tiket free tu. Dan kita akan jumpa dekat Power Gum nanti, sama-sama kita tengok One Piece film Red. Ada lagi sebulan untuk tahan daripada spoiler. Aku tak tahu macam mana boleh buat, tapi we'll see lah guys. Itu saja daripada aku dan juga Mampan. Assalamualaikum. Okay, ciao.